Chapter 1, Introduction to Biology and Laboratory Rules. Jadi kamu boleh buka buku teks juga. Buku teks ni muka surat 2 ataupun 4 lah ya, muka surat 4. Jadi ini adalah untuk bab yang pertama, Chapter 1 dalam biologi yang kamu nak kena faham. Jadi sama ada kamu boleh baca apa yang ada dalam buku teks tu, ataupun boleh dengar lah apa yang cikgu nak terangkan kepada kamu. Jadi kita akan cuba pergi dulu apa yang kamu akan cuba fahamkan dalam bab yang pertama ni. Jadi kamu akan cuba fahamkan tentang biologi, apa maksud biologi, bagaimana biologi itu sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia ataupun kehidupan haiwan ataupun kehidupan semualah organisma yang ada di muka bumi ni. Jadi kita ada biologi, kemudian kita akan pergi kepada contribution, sumbangan biologi dalam kehidupan harian kita. Seterusnya kita akan cuba pergi kepada laboratory, makmal. Jadi makmal biologi lah. Jadi bila kita sebut makmal ni, mestilah kita boleh kaitkan dengan eksperimen. Eksperimen yang dijalankan untuk kita tambahkan lagi kefahaman kita tentang biologi. Bagaimana biologi itu dipelajari, didatangkan dengan teori-teori untuk menyokong kefahaman yang ada. Seterusnya kita ada communication. Macam mana kita nak sampaikan maklumat hasil daripada keputusan-keputusan yang kita dapat daripada eksperimen. Jadi ini kita ada communication. Seterusnya yang melibatkan scientific investigation, penyelidikan secara saintifik ni yang sangat berkait rapat dengan biologi. Jadi cikgu akan cuba terangkanlah kepada kamu, walaupun ini dalam DLP, Dual Language Program, tapi cikgu akan terangkan dalam bahasa Melayu sebab banyak komen-komen sebelum ni yang dia orang tak apa nak jelas sangat kalau cikgu cakap bahasa Inggeris semuanya. Jadi cikgu akan campur lah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tapi boleh dikatakan majoritinya cikgu akan guna bahasa Melayu. Jadi dengan harapan kamu boleh faham dan kamu jelaslah dengan apa yang perlu kamu belajar sepanjang tahun untuk subjek biologi ni. Jadi kita pergi dulu kepada maksud biologi. Jadi biologi ni dia datang daripada Greek word. Okey, perkataan Greek. Greek ni lama lah ya. Ni adalah salah satu sebuah daripada negara di Europe dulu, zaman-zaman dulu, zaman prasejarah dululah ya. Cikgu pun tak pernah ingat lah. Tapi dia adalah berasal daripada perkataan Greek word. Dia ada bio ni ataupun daripada Greek word tu bios, yang bermaksud kehidupan. Apa saja yang hidup di muka bumi ni, tak kira lah mikroorganisma ke, tumbuhan ke, manusia ke, haiwan ke, even virus pun. Jadi virus ni dia duduk tengah-tengah di antara kategori kehidupan ataupun bukan hidupan. Sebab apa? Virus ni dia punya kitaran hidup tu hanya melibatkan pembiakan sahaja. Dia tidak ada proses pemakanan, proses tumbesaran, proses menjauhi rangsangan, mendekati rangsangan. Jadi dia tak ada di situ. Tapi dia masih lagi kita belajar dalam biologi ini. Sebab apa? Dia sangat berkait rapat dengan hidupan-hidupan lain. Jadi dia ada satu perkataan tu bios, dia bermaksud hidupan. Apa saja yang melibatkan hidupan sepatutnya dia ada dalam ilmu biologi ini. Kemudian logi. Logi datang daripada perkataan Greek word ni. Perkataan Greek iaitu logos, bermaksud study, pembelajaran ataupun ilmu tentang kehidupan. Jadi kamu kena ingat juga, kehidupan kita ni manusia ataupun haiwan-haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan banyak dipengaruhi juga oleh benda bukan hidup. Jadi benda bukan hidup juga kamu kena fahamkan sebab dia mempengaruhi kita. Sebagai contoh pokok dipengaruhi oleh nutrien pada tanah. Tanah tu benda bukan hidup, jadi dia mempengaruhi pokok itu. Jadi ini adalah sedikitlah
Okey, asal perkataan biologi itu supaya kamu faham apa yang kamu akan belajar sepanjang tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi dalam biologi ini kamu akan memahami, understand structure and function of organism, struktur dan fungsi organism. Setiap organism di muka bumi ini ada dia punya struktur-struktur dia. Contohnya bahagian jantung, dia ada struktur-struktur dia. Jadi setiap satu struktur tu ada fungsi-fungsi dia tersendiri yang akan membantu manusia tu untuk meneruskan kehidupan. Jadi selain daripada manusia, ada juga haiwan-haiwan lain yang pastinya mempunyai jantung. Okey, yang pastinya mempunyai jantung untuk membantu dalam pengaliran darah ke seluruh bahagian tubuh badan. Tapi ada juga haiwan-haiwan yang tiada jantung lah, tiada jantung. Nanti kita tengoklah yang itu ya. Jadi organisme tu dalam ekosistem pun dia berfungsi juga. Sebagai contoh, cacing tanah. Jadi apa fungsi cacing tanah ni? Dia dalam ekosistem akan membantu menyuburkan lagi tanah. Dia mengemburkan tanah tu. Jadi tanah tu dia akan ada rongga-rongga udara yang kemudiannya akan menyebabkan tumbuhan dia dapat hidup dengan lebih baik. Dia dapat tumbuh sarang dia lebih baik. Itu struktur dan fungsi. Okay. Dia melibatkan haiwan dan melibatkan fungsi dia dalam ekosistem. Boleh jugalah. Semua tu akan dipelajari dalam biologi. Seterusnya kamu juga akan cuba fahamkan dalam biologi ini relationship, interaction between organism and environment. Jadi hubung kait antara organisme ni, antara satu organisme dengan satu organisme lain, sama ada dia dalam spesies yang sama ada dia spesies yang berbeza, dan bagaimana dia berinteraksi di dalam persekitaran dia, dalam habitat dia. Okey, jadi itu pun sangat-sangat penting. Jadi dia ada simbiosis, dia ada mutualisme, dia ada parasitisme, dia ada saprofistisme. Jadi ada macam-macam lah. Jadi hubung kait dia tu. Jadi satu organisme akan mempengaruhi satu lagi organisme. Jadi dia ada macam-macam jenis pengaruh antara satu organisme dengan satu organisme lain tu. Macam kita lah. Apa yang berlaku di sekeliling kita akan mempengaruhi kita. Tak kira lah, mungkin sesuatu tu berlaku pada kucing kita ke, berlaku pada virus yang ada di sekeliling kita ke, berlaku pada ibu ayah kita ke. Jadi benda tu mesti dia akan sangat-sangat mempengaruhi kita dalam meneruskan kehidupan kita, dalam kita bertahan, dalam kita survive. Okey. Jadi itu sedikit yang ada di dalam biologi yang sepatutnya nanti bila sebut tentang biologi ini, kamu boleh terbayangkan benda-benda ni. Ini semua adalah ilmu di dalam biologi. Dan sebenarnya biologi ini sangat-sangat rapat dengan diri kita. Cuma kadang-kadang bila terlampau banyak sangat benda nak kena ingat, kamu rasa biologi ini agak susah. Cikgu dulu belajar pun susah ya. Ada waktu-waktu tertentu struggle kita, hempas pulas kita untuk memastikan kita sama berjaya dengan kawan-kawan ataupun lebih baik daripada kawan-kawan. Jadi dalam biologi ni ada field, ada bidang-bidang tertentu yang mana kemungkinan nanti bila kamu sambung belajar, kamu nak ambil ataupun nak faham ataupun nak belajar, nak jadi pakar dalam bidang tu sahaja. Sebab apa? Bidang dia punya biologi ni dia besar. Jadi dia ada dah cabang-cabang daripada biologi itu yang lagi mendalam. Jadi kita ada botani. Jadi botani selalunya melibatkan tumbuhan lah. Okay. Fisiologi ini adalah yang melibatkan kajian fungsi dan mekanisme. Ini ada dalam muka surat 4 tu ya. Jadi kamu boleh tambahlah. Jadi fungsi dan mekanisme. Jadi macam mana tubuh badan ni hasilkan hormon. Dia apa hormon? Contohnya hormon untuk lelaki. Hormon untuk lelaki contohnya testosteron, yang akan menyebabkan pencirian bagi ciri-ciri lelaki itu. Apa dia pencirian bagi ciri-ciri lelaki itu? Dia ada tumbuh bulu di muka dia. Kan? Tumbuh bulu di muka, ada janggut lah, ada misai lah. Mungkin tumbuh bulu pada badan dia. Jadi ini disebabkan oleh hormon testosteron.
Jadi macam mana hormon testosteron tu boleh dirembes dan kemudian akan pergi ke bahagian-bahagian organ tertentu dan merangsang organ-organ tertentu tu untuk menghasilkan sesuatu, untuk bertindak balas. Okey, itu adalah melibatkan fisiologi. Jadi dia ada human physiology, dia ada animal physiology, dia ada plant physiology. Okey, dia ada macam-macam lah dalam tu yang melibatkan sesuatu yang berlaku di dalam badan. Terutama sekali melibatkan fungsi dan mekanisme. Seterusnya adalah genetik. Jadi genetik ni adalah melibatkan ciri-ciri pewarisan. Okey, ciri-ciri pewarisan, kemudian melibatkan variasi genetik. Kamu tengok muka kamu tengok muka adik kamu tengok muka abang kamu, muka kakak kamu, muka ayah kamu, muka mak kamu, muka datuk kamu, nenek kamu, semua berbeza. Tapi bila kamu perhati secara teliti, ada perkara-perkara tertentu yang agak sama kamu dengan adik kamu, dengan ayah kamu, dengan ibu kamu, dengan datuk kamu. Jadi semua tu disebabkan oleh genetik. Jadi ini kamu akan belajar dalam bidang genetik lah. Kemudian kita ada microbiology. Jadi microbiology ini dia terutama sekali kepada mikroorganisme. Mikroorganism lah. Haiwan-haiwan ataupun bukan haiwan lah. Dia organisme yang halus-halus, seni-seni yang susah kita nak lihat menggunakan mata kasar kita. Jadi kita terpaksa bergantung dengan alat-alat, peralatan-peralatan moden di dalam biologi. Sebagai contoh adalah mikroskop lah. Jadi mikroskop. Seterusnya kita ada ekologi. Ekologi ini dia melibatkan persekitaran. Okey, persekitaran, bagaimana persekitaran tu, adanya organisme dalam persekitaran tu, organisme tu dia berhubung kait antara satu sama lain, dia berkait antara satu sama lain, dia berinteraksi antara satu sama lain. Semua ni kamu akan belajar dalam ekologi. Jadi boleh dikatakan untuk tingkatan 4 dan 5 ni kamu akan cuba sedikit-sedikit fahamkan tentang yang bidang-bidang yang ada di dalam biologi. Bukan secara keseluruhan lah. Sebagai contoh, cikgu dulu waktu belajar degree dulu, kalau animal physiology tu satu semester 6 bulan belajar itu sahaja. Tak pergi bidang lain ni. Kita tak pergi belajar ekologi, tak pergi belajar microbiology, tak pergi belajar genetik, itu sahaja. Itu pun buku teks dia setebal-tebalnya. Dia bukan macam buku teks kamu SPM ni ya. Buku teks dia lagi tebal dan lagi besar lah. Jadi dia agak complicated. Jadi kamu akan sentuh sikit-sikit je sebenarnya dalam setiap bidang yang ada dalam biologi. Bukan ini saja ya yang ada ya. Dia ada lain lagi. Contohnya macam neurologi. Neurologi ini adalah bidang yang mengkaji tentang sistem saraf. Sistem saraf. Kemudian ada lagi etologi. Etologi ni adalah bidang kajian tentang haiwan dan tingkah laku. Apa lagi ya? Parasitologi. Parasitologi ni melibatkan parasit lah. Belajar tentang parasit sahaja. Okey. Kemudian ada imunologi. Belajar tentang imun badan, imun sistem. Okey, jadi bukan ada yang ini saja ya. Jangan kamu limitkan dekat minda kamu akan belajar yang ini saja. Ada lebih daripada tu. Okey. Jadi cikgu tak nak ceritalah apa yang tak ada dalam buku teks ni. Nanti kamu pening kepala. Kemudian contribution. Ni sedikit contribution untuk dedahkan kamu tentang betapa pentingnya ilmu biologi ini sebagai asas kepada pelajar-pelajar yang kemungkinan akan sambung dalam bidang-bidang yang lagi khusus yang melibatkan biologi. Contohnya medical. Jadi medical ni ada digunakan IVF, in vitro fertilization. Okey, in vitro fertilization. Kalau tak salah cikgu lah. Dia ada in vitro, in vivo. Okey. Yang ini untuk mengatasi masalah apa? Masalah kemandulan. Untuk mengatasi masalah kemandulan. Kemandulan ni tak semestinya lelaki saja ya. Perempuan pun boleh ada kemandulan juga. Dan kemandulan ni kadang-kadang bukan dia tak boleh hasilkan sperm, ataupun dia punya organ pembiakan dia tu tak boleh nak perform. Kadang-kadang dia banyak sebab. Seantaranya adalah sebab sperma.
Contohlah cikgu bagi tahu sperma. Jadi sperma tu dihasilkan dalam kuantiti yang tak banyak, jadi dia mandul. Mandul sebab apa? Sebab dia tak boleh nak membantu dalam persenyawaan untuk mendapatkan anak. Okey, jadi bila hubungan seksual dia perform baguslah. Dia boleh jalankan dia punya fungsi itu dengan bagus. Cuma kadang-kadang sperma tu bermasalah. Sperma ni kadang-kadang dia dihasilkan dalam kuantiti yang sedikit. Satu lagi ada juga jenis sperma yang malas nak berenang. Jadi bila dia nak malas berenang, dia tak sampailah ke tiub falopio. Perempuan pun ada juga masalah dia. Masalahnya antaranya tiub falopio dia tersumbat. Jadi ini pun adalah ciri-ciri ataupun penyebab kemandulan. Jadi dia ada banyak lah, okay? Dipanggil sebagai ART, Artificial Reproductive Technology, yang akan membantu untuk mendapatkan zuriat anak. Okay? Ini salah satu dalam Artificial Reproductive Technology. Kita ada IVF. Okay? Kemudian dalam medical juga ada gene terapi. Jadi gene terapi ni kamu akan belajar dalam tingkatan 5 nanti. Adalah macam mana gene terapi tu dia dapat membantu orang-orang yang berpenyakit ni untuk elok dan sembuh daripada penyakit dia. Jadi kadang-kadang ada orang ni dilahirkan dengan keadaan yang serba kekurangan lah. Jadi bila serba kekurangan, dia akan sakit sepanjang hayat dia. Jadi macam mana nak elok daripada sakit tu? Dia kena ubah sedikit jin yang ada dalam badan dia, ataupun dia punya kromosom tu kena ubah sedikit. Okay? Jadi cikgu tak nak cerita lebih lah tentang tu ya. Kemudian dalam bidang pharmaceutical, ni penghasilan ubat lah. Jadi kalau kamu minat dalam kimia, dalam biologi juga, kombinasi antara kimia dan biologi, jadi kita ada pharmaceutical ni yang melibatkan ubat. Okay, penghasilan ubat. Antara company-company yang besar lah, yang cikgu tahulah Johnson & Johnson. Okay. Kemudian yang vaksin-vaksin tu kan, jadi ada vaksin, ada macam-macam vaksin ni. Jadi itu pun melibatkan company-company pharmaceutical juga. Jadi ada vitamin, insulin, lepas tu penicillin, gentamicin, ada macam-macam jenis ubat lah. Cikgu kalau kamu tanya pun cikgu tak tahu. Sebab apa cikgu tak tahu? Cikgu bukan ambil perubatan. Cikgu dulu degree biology, education biology. Sepatutnya nak mengajar kamu, mengajar pelajar-pelajar ni biology lah secara asasnya, bukan detail sangat lah. Jadi kalau kamu sambung nanti perubatan, pastinya lah kamu lebih pandai dan lebih bagus daripada cikgu lah, sebab kamu belajar lagi detail tentang penyakit-penyakit ni. Okey, seterusnya kita ada food production. Food production ni adalah dalam penghasilan makanan. Jadi biologi ni sebenarnya sangat-sangat penting dalam penghasilan makanan. Sebab apa? Dia ada belajar tentang mikroorganisma. Jadi bila belajar tentang mikroorganisma, kita tahu cara macam mana kita nak elakkan mikroorganisma ni mempengaruhi makanan tu. Sama ada makanan tu akan mudah rosak atau tidak rosak, ataupun makanan tu dapat bertahan berapa lama, bila due date dia. Ini ada dalam food production, food technology. Jadi kemungkinan nak menghasilkan satu makanan yang baru dengan rasa yang lebih unik. Jadi ini pun ada dalam food production, food technology lah, teknologi makanan. Kemudian kita ada agriculture, perladangan lah. Penternakan ke perladangan ke. Jadi ini melibatkan transgenic crops. Jadi transgenic crop ni melibatkan organisme, tumbuhan, kalau tak salah cikgu, yang diubah suai sedikit dia punya genetik supaya dia lebih rintang terhadap perosak. Rintang tu maksudnya apa? Dia tahan penyakit, dia tahan perosak. Jadi bila dia tahan penyakit, bila dia tahan perosak, jadi dia mempunyai kualiti yang bagus dan tinggi lah untuk dijual, untuk dihantar, dieksport ke tempat-tempat lain. Okey? Dan juga melibatkan haiwan-haiwan yang berkualiti tinggi. Kualiti ni kadang-kadang dari segi daging dia besar, banyak daging dia. Kemudian dari segi tahan penyakit dia. Kemudian dari segi ekspor import dia. Jadi ini semua adalah bidang-bidang di dalam biologi. Jadi biologi ni asas orang panggil. Dia kalau kita nak bina rumah, dia adalah tapak rumah atau tiang rumah tu dulu. Baru kemudian kita bina bata untuk buat dapur, kita bina bata untuk kita susun bata tu untuk apa?
buat bilik air. Okey, ni tapak dulu asas tu. Jadi kalau tapak asas tu tak kuat, rumah tu senanglah runtuh. Dia tak kuat, dia punya foundation dia, asas dia tak kuat. Okey, itu untuk melibatkan contribution. Seterusnya kita ada laboratory. Laboratory ni conducting scientific investigation in safe environment. Jadi bila kita ada makmal ni, selalunya kita akan buat eksperimen-eksperimen yang berkait rapat dengan apa yang kita belajar lah. Contoh kita belajar fotosintesis. Jadi mestilah kita buat eksperimen tentang fotosintesis. Melihat pokok tu macam mana fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor persekitaran. Sebagai contoh karbon dioksida. Jadi mungkin kita supply lebih banyak karbon dioksida kepada pokok tu, kita tengok berapa banyak buih-buih yang terhasil, iaitu merujuk kepada gas-gas oksigen. Jadi ini semua dilakukan di dalam makmal. Kita tak buat dekat dalam kelas ya. Kita buat dekat makmal. Sebab apa? Makmal ni dia simpan semua alat radas, bahan-bahan tertentu. Kemudian setting dia tu ada faktor-faktor ataupun alat-alat keselamatan yang boleh membantu untuk meringankan kecederaan apabila kemalangan. Kemudian dia adalah conducting scientific investigation in safe environment, protective equipment. Ini muka surat apa? Ini kamu boleh buka muka surat 6 dengan 7 ya, buku teks. Sambil-sambil lah cikgu terang kepada kamu cuba tengok dalam buku teks tu. Protective equipment. Emergency shower station. Jadi dia ada shower station ni. Dia punya apa? Tempat mandi, macam mandi ni lah. Sebab apa, kadang-kadang bila kita kena chemical, hazardous substance, kemudian dia contact dengan our skin, jadi kita nak cepat-cepat buangkan chemical tu daripada kulit kita. Jadi macam mana kita nak buangkan? Pasti yang kita kena alirkan dengan air. Kalau dia kena pada kulit, tak apalah. Dia kena pada kulit, kita buh dekat sinki saja. Kita letaklah kat sinki tu. Jadi kita alirkan bahan kimia tu. Tapi bila dia kena dekat baju kita, kan, dia terpercik kena dekat baju kita terhakis disebabkan chemical hazardous substance ni. Bila dia terhakis, dia nak sampai ke kulit kita tu. Jadi kita tak nak dia kena dengan kulit kita. Kita cepat-cepat buka kat shower station tu air dan kita alirkan pada baju tu, pada kain tu, supaya nanti dia tak kena pada kulit kita. Ataupun kalau dia kena pada baju kita tu dalam konsentrasi yang tinggi, kepekatan yang tinggi, bila kita alirkan air, dia akan jadi lebih rendah dia punya kepekatan tu. Itu sedikit idea lah kenapa pentingnya air tu dikenakan pada chemical hazardous substance ni. Sama ada dia kena pada kulit atau kena pada baju. Kalau kena pada baju ni, kadang-kadang kita boleh buka cepat-cepat baju kita tu. Kena think fast lah. Selalunya kalau orang dah berpengalaman dalam mengendalikan keselamatan dalam makmal ni, dia tahulah. Jadi kalau kita ni tak tahu, paling mudah sekali kita memang cepat-cepatlah air tu untuk membantu. Jadi contohnya macam kalau buat fotosintesis ni, ada penggunaan alkohol. Jadi alkohol ni kadang-kadang kita kena panaskan. Jadi kalau kamu tak tahu, bila panaskan alkohol ni mestilah guna api. Tapi kadang-kadang nak panaskan alkohol pun tak semestinya guna api. Kamu boleh panaskan dulu air. Jadi bila panaskan dulu air, letaklah alkohol tu dalam air yang panas tu. Tapi ada setengah orang, dia tak padamkan api tu. Apabila dia panaskan air, kemudian dia letakkan alkohol. Jadi alkohol tu dia mudah meruap. Bila dia meruap, api akan sambar bila dia tak tutup api tu. Cikgu biasalah terjadi kat pelajar cikgu ni, bila benda tu berlaku, dia terpercik alkohol tu, kena pada tangan dia, api sambar kat tangan dia. Jadi sangat-sangat berhati-hati, sangat-sangat memerlukan perhatian yang tinggi apabila mengendalikan bahan-bahan tertentu yang dia flammable, dia mudah terbakar. Seterusnya, eye wash station. Ni kalau dia kena mata lah, kena basuh cepat-cepat. Fume hood to avoid breathing hazardous gas. Jadi fume hood ni kamu boleh tengok dekat muka surat 6. Muka surat 6 ada fume hood di situ. Jadi kalau kamu nak kendalikan gas-gas yang berbahaya,
kamu boleh guna fume hood. Jadi fume hood ni sangat penting dalam makmal kimia sebenarnya ya. Biologi ni tak ada lah sangat fume hood ni, terutama sekali yang melibatkan tingkatan 4 dan 5 ni, kamu tak handle bahan-bahan kimia yang sangat-sangat berbahaya. Okey, jadi kadang-kadang ada melibatkan kebakaran, nak bakar sesuatu ke apa ke, kita boleh guna fume hood ni supaya nanti asap-asap tu boleh keluar daripada bilik makmal tu. Okey, dia keluar daripada bilik makmal, dia tak berkumpul dalam bilik makmal tu lah. Kalau dia berkumpul dalam bilik makmal, kamu tak buka tingkap pula. Dan kadang-kadang kenapa tak buka tingkap? Sebab bilik makmal ada aircon. Okey, bilik makmal ada aircon, jadi tak buka tingkap, sebab kalau buka tingkap aircon keluar. Jadi dia ada fume hood ni, apabila kita bakar sesuatu ada penghasilan asap. Jadi fume hood ni boleh sedut semua asap-asap tu untuk keluar daripada tempat tu. Okey, jadi tak berkumpul lah asap-asap di dalam makmal. Jadi kemudian kalau gas-gas yang berbahaya, kalau gas-gas yang mudah meruap, yang kemudian bila dihidu oleh kamu jadi pening kepala, jadi boleh buat dalam fume hood. Okey. Kemudian kita ada laminar flow. Jadi laminar flow ni dia akan cucikan persekitaran dalam tempat laminar flow cabinet tu. Jadi kamu tengok muka surat 6 tu ya. Jadi dia cuci macam mana? Dia ada teknologi lah. Kalau tak salah cikgu, dia ada penggunaan sinaran mengayon. Okey, sinaran mengayon. Jadi dengan ada sinaran mengayon ni, dia akan sterilize, akan bunuh semua mikroorganisma yang ada. Ni selalunya laminar flow cabinet ni digunakan untuk jalankan eksperimen yang melibatkan tissue culture. Okay, tissue culture. Sebab apa? Sebab dia tak nak contaminate the culture tu, medium tu. Dia tak nak contaminate. Contaminate tu maksudnya dia cemarkan medium tu, dia tak nak. Okay. Kemudian kita ada biological safety cabinet. Jadi biological safety cabinet ni dia work with pathogen. Ini adalah tempat untuk dia menjalankan eksperimen dengan pathogen. Jadi kalau bakteria, mikroorganisma ni bolehlah dibuat dekat biological safety cabinet. Kita tak buatlah dekat laminar flow cabinet ya. Jadi orang yang buat kajian tentang microbiology, mikroorganisma ni boleh guna biological safety cabinet. Kemudian kita ada personal safety. Jadi kita ada goggles, mata tu kan, jadi protect eye. Jadi protect eye. Yang ni selalunya kalau fizik dia pakai lah. Kalau biologi ni jarang lah nak pakai ya, goggle ni. Dia tambah-tambah kalau kita melibatkan melibatkan kena pecahkan sesuatu ke, ataupun melibatkan benda tu boleh terpelanting kena mata ke, ataupun dia boleh meletup ke, ataupun cecair tu boleh terpercik kena kat muka ke. Pakailah goggle kalau eksperimen tu. Kalau saya ingat cikgu tak ada dalam biologi ni. Kemudian face mask. Jadi face mask ni pun sama jugalah. Kalau ada melibatkan eksperimen yang menghasilkan asap-asap tertentu ke, gas-gas tertentu ke, boleh pakai face mask. Tapi saya ingat cikgu waktu cikgu tingkatan 4, 5 dulu tak ada pakai face mask, tak ada pakai goggle ni. Glove. Jadi glove ni pun sama jugalah. Jadi bukan satu kemestian untuk kamu pakai lah. Okey. Dan glove ni selalunya bila kita pakai bila kita handlekan dead organism, benda-benda yang mati. Contohnya kamu nak dissect tikus, nak dissect katak, okey, nak dissect lipas ke, kita pakailah glove. Kita nak kotorkan tangan kita. Okey, kalau tak pakai pun tak apalah. Ini bukan satu kemestian. Okey, jadi bila buat eksperimen tu bukan satu kemestian. Tapi memang kadang-kadang bila kita handle bahan-bahan kimia yang kita beracun, okey, beracun, kita memang kena pakai glove. Kadang-kadang bukan satu glove je kita pakai. Kita pakai berapa layer, berapa lapisan glove tu. Okey, berapa lapisan glove. Kemudian kita kena basuh tangan. Mestilah kena basuh tangan. Kemudian pakai lab coat. Okey, kita pakailah lab coat. Lab coat ni kena pakailah. Setiap kali masuk lab kena pakai lab coat. Kita tak boleh tak pakai lab coat. Okey. Jadi bila buat eksperimen, walaupun eksperimen tu dia tak berbahaya, kena biasakan diri pakai lab coat. Jadi cikgu dulu waktu belajar degree dulu, kalau tak pakai lab coat ni, pegawai sains yang ada kat situ memang marahlah dengan pelajar. Tak faham-faham bahasa, orang dah nasihat banyak kali tak pakai-pakai juga. Dia memang dia tak bagi
masuk dalam lab tu, pergilah cari siapa-siapa punya lab coat dan pakai, baru boleh masuk. Jadi lab coat ni penting. Lab coat ni penting. Yang atas ni dia bukan kemestian, dia ikut kepada eksperimen yang kita nak buat. Tapi lab coat ni dia mesti, dia wajib pakai. Kemudian lab shoe. Lab shoe ni bukan lab shoe sebenarnya. Cikgu pun tak tahulah kenapa dia pakai, dia tulis lab shoe. Dia penting kasut bertutup. Kau pakai sajalah apa saja kasut bertutup boleh. Okey? Cuma jangan pakai slipper saja. Slipper ni antara benda yang larangan utama apabila masuk ke dalam makmal, apabila nak buat eksperimen. Ini antara dua perkara penting lah. Ni, lab coat dengan lab shoe. Shoe ni, shoe lah, kasut apa saja. Okay, kasut sekolah tu pun boleh juga. Dia kasut yang bertutup. Dia tak nak pakai slipper. Slipper tak boleh. Sebab apa? Dia terdedah kulit dia tu. Sebab dia, kebarangkalian barang nak jatuh tu sangat tinggi. Contohnya barang apa? Alat radas yang dibuat daripada kaca-kaca ni. Jadi bila pakai slipper, alat radas jatuh, dia terpelanting kena pada permukaan kulit kamu dan kemungkinan akan luka kulit kamu tu. Okey? Sebab itulah dia satu kemestian untuk pakai kasut ni. Okay, kemudian kita ada waste, bahan buangan lah. Bahan buangan ni dalam muka surat, muka surat 7 dengan muka surat 8. Jadi ada bahan buangan yang kita boleh dispose into sink. Kita boleh buang dekat sink sahaja. Sink tu apa? Sinki lah ya. Sinki air tu kan. Sebagai contoh, bahan buangan pH 5 hingga ke 9. Jadi boleh buang pH 5 hingga ke 9. Dia tak, concentration dia tak tinggi sangat. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat lah. Kemudian low concentration liquid dan solution. Kemudian cannot dispose into sink. Jadi ada banyak benda yang tak boleh dispose into sink. Contohnya organic solvent. Ada aseton, alkohol, benzin, tak boleh dibuang dalam sink. Kemudian pH value substance yang kurang daripada 5, lebih daripada 5, tak boleh. Okey. Yang chemical yang berasid, grease oil. Jadi grease oil ni dia ada kemungkinan yang boleh menyebabkan sinki itu tersumbat. Dia kalau kat rumah kita kan, kadang-kadang kita makan sup. Okey, minum sup, makan sup. Kita makan sup lah ya. Jadi sup tu kadang-kadang dia buat daripada lembu, daging lembu. Jadi bila dibuat daripada daging lembu, bila keadaan dia sejuk, dia ada pengumpulan lemak-lemak, grease-grease, minyak-minyak ni. Jadi bila kita tak habis makan, kita buang, kemungkinan kita punya sinki tu akan tersumbat. Tapi dekat rumah tak apalah, ada mak ayah kamu yang akan tolong pastikan sinki tu tak tersumbat, atau sinki tu sumbat, pastikan elok semula. Tapi dekat makmal ni dah menyusahkan. Okey, pembantu makmal tu nak kena fikirkan macam mana nak elokkan pula sinki tu. Kalau seorang student, 1 sinki. Kalau 5 orang student, 5 sinki dah tersumbat. Jadi amat-amat tak baguslah ya. Jadi kamu nak menyusahkan pembantu makmal di situ. Jadi jangan buang di situ, buanglah di dalam bekas yang sepatutnya kamu buang untuk grease dengan oil ni. Kemudian solid waste. Waste yang bentuk pepejal lah ya. Sama ada dia kimia, glass, kaca atau rubber, getah. Jadi jangan dibuang dalam sinki sebab dia akan sumbatkan sinki. Jadi bila sinki itu tersumbat, sekarang ni orang tak boleh guna dah sinki itu lagi dah. Jadi kalau dia guna juga, air kemungkinan akan melimpah. Jadi bila air melimpah, dia akan melimpah ke lantai. Dia akan kotorkan makmal tu. Dan makmal tu kemungkinan tak boleh nak digunakan. Dah menyusahkan. Kelas kamu tak boleh guna, kelas orang lain tak boleh nak guna. Satu tingkatan tu kemungkinan tak boleh nak guna makmal tu nanti. Disebabkan kamu tak ikut peraturan, kamu pentingkan diri sendiri, kamu basuh juga benda-benda yang tak sepatutnya kamu basuh dekat sinki itu, dan menyebabkan sinki itu tersumbat. Seterusnya ada heavy metal, merkuri. Jadi merkuri ni dia bahayalah. Okey, merkuri ni dia bahaya. Jadi sebab tu ada setengah-setengah tempat kalau merkuri ni terdedah, dia pecah daripada termometer, orang tu, sekolah tu panggil bomba ni main nak cuci merkuri tu. Sebab merkuri ni dia ada sifat untuk menyebabkan kemandulan.
Okey, dia boleh, bila dia masuk ke dalam badan tu, dia boleh pergi serang sistem pembiakan. Kemudian volatile substance. Okey, volatile substance, bahan-bahan yang mudah meroap, tak boleh dibuang juga di dalam sinki. Toxic substance, tak boleh juga dibuang di dalam sinki. Seterusnya ada organic waste. Yang ini yang ada mikroorganisma. Dia ada carcass. Carcass ni apa ni, bangkai lah, bangkai. Jadi bangkai ni selalunya dia banyak mikroorganisma. Jadi bila dia banyak mikroorganisma, kita tak buang dekat sinki. Bila buang kat sinki, kemungkinan dia tersumbat dekat sinki tu, dan dia akan jadi busuk dekat sinki tu nanti. Kan bangkai ni dia busuk, dia akan keluarkan bau hasil daripada ammonification. Dia akan bau seolah-olah bau amonia ni, hasil daripada tindak balas bakteria terhadap tisu-tisu, terhadap molekul-molekul protein yang ada pada daging tu. Jadi kita tak buang. Dia ada tempat khusus yang mana kamu akan buang. Boleh tanya cikgu lah, nak buang kat mana kalau kamu buat operation melibatkan bangkai, menyebabkan katak ke tikus ke kan. Reactive substance. Reactive substance pun tak dibuang di dalam sinki. Jadi jaranglah kamu nak buat eksperimen melibatkan reactive substance ni. Sama juga radioactive substance. Cikgu pun tak ada pernah buat tentang radioactive substance ni. Cuma ada mesin-mesin tertentu waktu cikgu belajar dulu ada gunalah yang ada radioactive substance ni. Tapi itu pun sangat-sangat berhati-hati kami mengendalikan mesin tu. Kat sekolah tak ada lah, ya. Sekolah tak ada. Seterusnya kita ada managing biological waste. Dia ada kategori dia ni, type dia ni. Dia ada kategori A, B, C, D. Kategori A kita ada sharp. Yang ni yang bahagian-bahagian yang tajam. Contohnya ni, shrink, needles, glass. Management dia ada special bin. Bin not need to sterile. Kita tak perlu nak sterilkan dia. Kita tak perlu nak pastikan bakteria-bakteria tu mati. Sterile ni antaranya kita boleh guna apa ya nama dia, cikgu pun tak ingat lah. Kemudian B, not sharp. Not sharp ni example dia biological waste, glove, tissue paper, petri dish. Jadi ni autoclave. Jadi kita boleh gunakan autoclave ni untuk sterile. Tapi masalahnya yang kategori A ni kita tak payah ya. Autoclave resistant biohazard plastic bag. Jadi kita boleh letakkan dalam autoclave ni. Atau kemudian kita boleh guna juga biohazard bin, letakkan bahan-bahan tu. Dia tak salah cikgu, warna kuning dalam kamu punya makmal tu ya. Kemudian ada C, animal carcass. Example animal carcass, organ, tissue. Management wrap using tissue paper. Kita bungkus guna tissue paper. Kemudian letakkan dalam biohazard plastic bag. Jadi sepatutnya kalau nak buang tu ada teknik nak buang. Kalau tak sampai lagi masa nak buang, kita boleh frozenkan dulu. Okey. Tapi selalunya pembantu makmal ni dia pergi korek lah belakang makmal tu, dia tanam lah mayat-mayat ni ya. Apa yang nak susah kan? Tanam tu tak ada masalah lah, tak ada naik bau pun. Kemudian D, liquid. Okey, example dia medium blood. Okey, contohnya medium yang digunakan untuk buat tissue culture ke, okey, buat microorganism punya culture ke, ataupun ada melibatkan darah. Jadi ini dia masukkan dalam autoclave ni, mesin yang kita nak sterile. Dia akan gunakan water vapor atau gunakan high temperature untuk bunuhkan mikroorganisma yang ada. Seterusnya kita akan dispose immediately. Okay, dispose immediately. Dan kalau berlaku accident, kemalangan. Kadang kemalangan ni bukan kita nak boleh rancang kan. Cikgu dulu ingat lagi waktu belajar, waktu matrikulasi dulu. Ada sekali tu buat eksperimen uji kaji air kencing. Kita kena panaskan air kencing tu. Tapi tak tahu tiba-tiba ada satu kawan tu dia buat, bila dia panaskan air kencing tu, tiba-tiba dia punya beaker tu retak. Dan air kencing tu dia menggelegak macam mana, pelanting naik ke dinding ni. Dinding ceiling atas ni. Lagi cepat-cepatlah pergi mandikan dia tu, penuh dengan air kencing ni. Tak salah cikgu lah.
Ingatan cikgu ni mungkin ada tak kena, tapi itu antara benda yang cikgu ingat. Jadi kemalangan pun tak tahu kenapa dia boleh jadi macam tu. Orang lain tak ada pun. Mungkin beaker yang dia gunakan tu beaker yang tak sesuai untuk dipanaskan. Okey. Dia memang ada, tak salah cikgu, ada beaker yang bukan jenama Pyrex ke. Pyrex. Kalau Pyrex ni dia tahan sikit dengan kepanasan, kita boleh panaskan dia. Tapi ada jenis beaker yang kita bila panaskan dia akan pecah. Okey. Sama lah macam rumah kamu kan ada periuk kaca tu. Jadi kita boleh masak makanan guna periuk tu. Tapi ada jenis-jenis yang kita tak boleh panaskan, kan? Pinggan mangkuk kita nak panaskan, pecah lah dia. Tapi ada jenis yang jenama-jenama tertentu memang boleh panaskan, boleh letak dalam microwave. Okey. Jadi mungkin pemilihan dia tu tak kena. Jadi accident ni kemungkinan akan berlaku. Tempat mana pun accident kemungkinan berlaku. Dalam dapur tu kadang-kadang mak kamu masak pun boleh terluka kena pisau. Padahal dah berpuluh tahun dia masak ni. Jadi kemalangan ni dia kemungkinan berlaku tu ada di mana-mana, termasuklah di dalam makmal. Jadi dia disebabkan oleh carelessness, negligence, lack of skill. Okey. Jadi step to handle chemical spill. Chemical spill, mercury spill. Jadi kalau ada chemical spill, kamu kena inform the teacher, declare spill area restricted zone. Jadi kena pastikan kamu declare ini tempat tumpah, supaya nanti tak ada orang pergi pijak dekat kawasan tu. Ni ada orang pergi pijak, dia pijak, lepas tu tempat tumpah tu sepatutnya kecil saja, dah jadi besar pula tempat tumpah tu kan. Penuh dengan sakit baki hasil pijakan kawan kamu tu. Jadi kena inform teacher dulu, declare spill area. Jadi akan jadi restricted zone. Jadi orang tak boleh lalu kawasan situ. Kemudian prevent spill spreading using the sand. Kita guna pasir. Scoop sand using suitable tool. Dispose. Tapi kalau chemical tu dia tak berapa nak berbahaya, kita guna kain je lah lap. Tapi kalau dia berbahaya, kita tak guna kain lah. Sebagai contoh, kamu buat eksperimen guna kanji. Kanji tu tumpah. Tak adalah kamu nak pergi cari pasir ya? Nak pergi lap kanji tu. Kamu guna kain pun boleh lap. Kanji tu tak berbahaya. Kanji tu pun orang makan kanji kan. Ataupun larutan glukosa. Jadi larutan glukosa yang cair ni, lautan gula, lautan garam, kita tak guna pasir lah. Ni cikgu cerita secara practicality dia. Apa yang betul-betul berlaku waktu makmal. Orang tak guna pasir-pasir ni. Okey. Kecuali lah kalau chemical spill tu memang berbahaya. Dia tak boleh expose dekat tangan. Kena dekat tangan, tangan menghakis. Jadi kemungkinan boleh ikutlah teknik ini menggunakan pasir. Saya ingat cikgu tak pernah lagi lah cikgu buat eksperimen waktu zaman belajar di sekolah dulu, waktu masuk matrikulasi, waktu dekat degree dulu. Dalam makmal, kalau ada tertumpah sesuatu, kami guna pasir. Pasir pun tak ada dalam makmal. Okey. Kemudian scoop sand using suitable tool. Kemudian kamu dispose. Kalau mercury spill ni, kena inform teacher, declare spill area. Okey. Dia memanglah kadang-kadang dalam makmal ni, tambah-tambah kawan-kawan kamu yang suka melawak tu kadang-kadang bukan apa, dia suka betul melawak. Semua tempat dia nak melawak. Cikgu ingat dulu waktu belajar dulu, memang ada kawan-kawan jenis yang suka melawak. Bukan cikgu lah, dia kalau nampak ais tu kan, kadang-kadang ada buat eksperimen guna ais. Okey, nak uji kaji bagaimana suhu mempengaruhi tindak balas. Jadi guna ais lah untuk rendahkan suhu. Jadi dia ambil air ketul tu, dia buka, bukan baju, dia bubuh dalam baju kawan dia tu. Ada yang teruk sikit, buka bubuh dalam seluar dia. Bubuh dalam poket saja nak melawak ni. Okey, ingat zaman sekolah dulu, zaman belajar dulu. Sekarang ni tak pernah seronok lah ya. Tapi nak buat macam mana, kita dah semakin dewasa, kita dah tinggalkan zaman tu. Kemudian ada mercury spill 1 dan 2. Sprinkle sulfur to cover mercury, coal bomber. Okay, ini bahaya sikit sebab kena coal bomber. Kemudian kita ada practice in safety rule. Clothing general. Ni kat mana ni? Clothing ethic. Okay. Okey, clothing ni sepatutnya kamu kena tambah lah ni sikit. Cikgu tu tinggal. Siapa yang beli buku nota cikgu ni,
Kamu tambahlah sikit ya. Clothing ni bahagian lain. Okey, clothing. Jadi pemakaian yang sesuai lah. Yang pertama sekali, kena pakai lab coat. Yang kedua, pakai kasut. Dua ni adalah pemakaian yang sangat-sangat penting bila nak masuk makmal. Dia tak boleh pakai slipper, tak boleh pakai lab coat, kena pakai lab coat. Kemudian kita ada general rules. Ini yang umumnya. Bila nak buat eksperimen, kena ada supervision, sama ada daripada guru ataupun pembantu makmal. Kadang-kadang guru dia nak pergi toilet lah, nak pergi tandas. Dia pun manusia biasa juga. Tama-tama guru-guru yang ada ni, mungkin anda dengar ni, memang kena pastikan kita ni kena ada dalam makmal dan supervise student buat apa. Kalau tak ada dalam makmal, itu satu kesalahan lah. Dan kalau nak pergi toilet, kena bagi tahu dekat pembantu makmal, tolong tengok sekejap pelajar-pelajar, supaya dia tak buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi kalau berlaku apa-apa, nak tak nak, guru akan dipersalahkan lah ya. Dan bila kita mula eksperimen, kita basuh tangan. Sebab apa? Takut apa yang ada kotoran di tangan kita mengganggu eksperimen. Kemudian selepas kita jalankan eksperimen tu, kita basuh tangan. Takut masih ada lagi kotoran-kotoran hasil kita buat eksperimen di tangan kita. Jadi kebersihan ni sesuatu perkara yang dia sebenarnya orang kata apa, common sense lah. Lagi common sense bagi kita. Apa benda kita nak buat. Macam kita nak makan lah. Sebelum kita nak makan, kita basuh tangan dulu. Ada setengah orang sekarang ni, dia tak basuh tangan, dia guna sanitizer. Tak boleh ya, kamu kena pergi dan basuh tangan guna air bila nak makan. Sanitizer tu adalah sesuatu yang tak sepatutnya kamu guna untuk bersihkan tangan kamu untuk makan. Dan bila kamu makan, kamu bersihkan tangan guna sanitizer. Sanitizer tu ada ya pada kulit kamu. Jadi bila kamu ambil makanan tu, sanitizer tu akan melekat pada makanan tu. Bila kamu makan, kamu akan rasa sanitizer tu. Jadi nak tak nak, antara yang sepatutnya dilakukan, kamu kena bersihkan tangan kamu, basuh tangan kamu. Kemudian no irrelevant item. Benda-benda yang tak sepatutnya mesti dimasukkan dalam makmal, jangan masukkan dalam makmal. Okey. Ni habis semua buku-buku beg dimasukkan dalam makmal. Semua benda tu kena tinggal dekat luar sebenarnya. Kecuali lah kalau kamu ada barang-barang berharga. Contohnya laptop kamu ke, handset kamu ke, yang kamu nak bawa masuk dalam makmal untuk kamu dapat jaga dia. Tak ada masalah lah. Benda-benda lain tak sepatutnya kamu masuk dalam makmal. Dan selalunya bila makmal di universiti ni, dia dah ada rak-rak dekat luar yang kamu boleh simpan barang-barang kamu dekat rak di luar. Okey. Kemudian disinfectant workstation. Jadi disinfectant, tempat kita nak cuci lah, nak bersih, nak tangan kita. Kemudian disinfectant ni kadang-kadang kita boleh guna spray ni yang kita beli ataupun kat mana-mana lah. Kita spraykan dulu meja kita tu, workstation kita tu. Spraykan meja, spraykan sinki, pastikan semua mikroorganisme yang mungkin ada di atas tu dimatikan terlebih dahulu sebelum kamu nak guna meja tu. Takut nanti kemungkinan dia akan ganggu eksperimen kamu dan ganggu kamu. Okey. Yang ini terutama sekali bagi siapa yang buat eksperimen melibatkan mikroorganisme. Dia kalau tak melibatkan mikroorganisme ni, dia tak ada teruk sangat lah. Tapi kalau melibatkan mikroorganisme, kamu guna salmonella ke, guna E. coli ke, guna yeast ke, jadi kena bersihkan dululah, takut dia memberi bahaya kepada orang yang menggunakan meja tu. Kemudian dispose of waste. Dispose of waste dah cerita dari atas tadi. Not drinking and eating. Di dalam makmal ni dilarang sama sekali untuk makan dan minum lah. Memang tak boleh makan dan minum. Sepatutnya lah. Tapi kadang-kadang biasalah manusia ni kan. Lampu merah lagi nak dilanggar, apatah lagi makan dan minum di dalam makmal ni. Ada je gula-gula lah, kek lah nak dimakan. Safety symbol before use. Jadi kita kena perhatikan safety symbol sebelum kita gunakan sesuatu. Seterusnya, fire. Apabila ada kebakaran, kena cepat-cepat hentikan semua kerja yang ada. Okey.
Kemudian kamu kena switch off everything. Semua alat-alat radas tu, alat-alat mesin-mesin yang kamu guna tu kena tutup. Even kepada lampu ke kipas ke tutup. Okay, exit laboratory using emergency exit plan, not panic, calm, not return, assemble at assembly point. Kalau yang ini fire dia besar lah. Contohnya dia kena pada langsir kan, dia terbakar langsir itu, besar api dia. Tapi kalau api itu kecil sahaja, dalam makmal selalunya dia ada fire extinguisher tu. Jadi cikgu tu dia tariklah dia punya pin tu, dia sembuh lah kawasan yang terbakar tu. Okey, ataupun dia cari tuala ke apa ke, cepat-cepatlah dia tutup kawasan yang terbakar tu. Tapi kalau kecil lah, kalau besar tak digalakkan lah. Jadi kena ada juga orang yang mahir lah tentang bagaimana nak mengendalikan api ni. Okey, cikgu punya dapur tu pun ada pernah sekali terbakar. Nak besar api dia naik ni. Jadi cikgu buat apa? Cikgu cepat-cepat ambil tuala, rendamkan dalam kolah air dalam bilik air tu, pergi tutup kawasan tu. Bila tutup kawasan tu, oksigen tak ada. Bila oksigen tak ada, api itu padam lah. Jadi itu cara cepat lah. Kalau kita tu cepat macam mana nak kawal api, bolehlah dilakukan. Kalau tak pandai, keluar cepat-cepat daripada tempat tu. Takut nanti cepat dia merebak api tu, ataupun dijumpa bahan-bahan bakar yang tak sepatutnya, dia meletup. Okey, dan dia membahayakan kamu. Seterusnya, handling glass chemical. Jadi bila kita handling glass chemical ni, be cautious. Handling hot glassware. Jadi bila kita panaskan sesuatu, jangan pergi pegang dengan tangan pula. Kan, duk pergi melawak dengan kawan kamu kata, tolong angkat tu beaker tu, padahal beaker tu baru lepas kamu padam api, kamu nak anaya dia kan, duk buat zalim dekat dia. Jangan dia melawak benda-benda yang macam tu lah. Okey. Kemudian report damage apparatus. Keep flammable chemical from fire source, not touch, smell, taste chemical directly. Kita jangan pergi pandai-pandai lah nak pegang ke, nak smell ke, nak taste ke. Handling live specimen. Use glove appropriately. Jadi live specimen ni kita kena guna glove lah. Biasanya kita guna glove lah. Tapi ada setengah orang dia dah terbiasa pegang-pegang, guna glove ni dia tak pernah sesuai, dia tak pakai glove lah. Okey, jadi terpulang pada dia lah. Tapi selalunya orang pakai glove. Specimen not harmful, buried, frozen. Okey, dia boleh tanam. Wash hand before and after kita handling the specimen. Clean surface using disinfectant. Dan kalau ada emergency, pastikan inform the teacher, call the bomber, remove victim, treatment, place of accident as a restricted area. Okey, jadi ini ada laboratory yang melibatkan makmal. Dalam communication ni adalah macam mana kita nak present, kita nak bentangkan data kita dalam keadaan yang mudah supaya orang boleh faham lah. Jadi selalunya kalau kamu buat eksperimen kan, kamu ada data, daripada data tu kamu nak terangkan tentang data tu supaya orang boleh faham. Jadi ini antara yang kamu boleh buat lah. Okay, supaya nanti orang boleh faham dan orang boleh tahu apa yang kamu dapat daripada eksperimen yang kamu buat tu, daripada kajian yang kamu buat tu. Jadi kita ada table, jadual lah. Jadi jadual di sini, kalau kamu nampak sini, kita ada suhu, temperature, volume of oxygen release. Jadi ini melibatkan eksperimen fotosintesis. Okay, fotosintesis. Jadi suhu diubah daripada 20 darjah Celsius, 30 darjah Celsius, 40 darjah Celsius, 50 darjah Celsius, 60 darjah Celsius. Dan semakin meningkat suhu ni, kita boleh nampak peningkatan kepada isi padu oksigen yang dilepaskan oleh tumbuhan. Jadi dengan mudahnya kita dapat tahulah. Okey. Jadi suhu mempengaruhi fotosintesis, kadar fotosintesis. Jadi dengan table tu kita dapat komunikasikan keputusan kita, result kita daripada eksperimen yang kita buat dengan cara yang mudah lah, dengan cara yang mudah. Seterusnya, kalau kita
ada table, selalunya kita boleh buat graf. Jadi daripada graf ni, daripada table ni kita boleh buat graf. Jadi kalau kita nampak sini, Y ni X. Okey, Y ni dia selalu dia bergantung dengan X. Jadi kalau X ni dia berubah, Y akan berubah. Okey, dia kalau dalam statistik tu kita panggil X ni sebagai independent variable. Dia bebas. Okey, kalau Y ni dependent variable. Sebab apa? Dia bergantung dengan X. Dia bergantung dengan X. Jadi temperature ni dia bebas lah. Bebas tu tak bebas sangat kita kawal. Dia lah manipulated variable. Jadi kalau kamu ingat eksperimen selalu ada 3 jenis variables: manipulated variable, constant variables dengan responding variables. Okay, responding variable. Jadi yang ini adalah responding variable, ini adalah manipulated variable. Dan benda-benda lain tu adalah constant variable. Contohnya concentration of carbon dioxide, dia adalah constant variable. Kita tetapkan dia, carbon dioxide tu berapa banyak yang kita guna dalam larutan yang kita immerse our plant tu, kita rendamkan tumbuhan kita tu. Okey, jadi kalau semakin meningkat suhu ni, semakin meningkat gas oksigen yang dibebaskan. Tetapi apabila dia sampai dah satu tahap optimum, dia dah mulai jatuh dia punya penghasilan gas oksigen. Sebab apa? Sebab dia dah melebihi had yang sepatutnya, suhu yang sepatutnya. Jadi tindak balas penghasilan oksigen ataupun tindak balas fotosintesis tu dah berkurang, sebab dia tak sesuai pada suhu yang tinggi. Jadi kita boleh komunikasikan kita punya maklumat tu, kita punya data tu, kita punya result, keputusan menggunakan jadual, table atau menggunakan graf. Graf ni dia boleh lah sama ada histogram boleh, bar chart boleh. Jadi kita boleh tukarkan data kita tu, kita punya numerical data dari segi nombor tu kepada graf. Graf ni ada macam-macam. Kamu belajar dalam matematik tambahan, belajar kita ada OGIF, kita ada frekuensi polygon, kita ada bar chart, kita ada histogram. Jadi boleh nak guna yang mana satu pun yang kita rasa sesuai untuk kita terangkan keputusan eksperimen kita. Kemudian dalam biologi juga ada biological drawing yang kamu kena lukis. Zaman cikgu belajar dulu memang kena lukis. Kita tengok dalam mikroskop tu, lukislah apa yang ada kita nampak dalam mikroskop ni. Tapi zaman sekarang cikgu percaya tak lukis dah ni. Tak apa nak lukis sangat dah lah. Banyaknya orang ambil gambar, dia letak dia punya handset dekat kaunter mikroskop tu, kemudian dia ambil gambar, dia letak je gambar dalam dia punya lab report. Okey, jadi kita ada muka surat 13. Jadi kamu cubalah tengok ya, muka surat 13. Di situ tu ada detail drawing. Okay, detail drawing, dia ada plain drawing. Detail drawing ni kita detailkan setiap bulatan, setiap bahagian, setiap struktur. Apa yang kita nampak, kita detailkan dalam kita punya lukisan. Tapi untuk plain drawing ni, bukan semualah kita letak yang mana paling mudah untuk kita lukis dan kita namakan dia, kita labelkan dia. Dan kalau kamu tengok penlabelan ni, labelan ni dia tidak ada anak panah masuk dan keluar ya. Masuk dan keluar ni, dia masuk anak panah ni dia merujuk kepada masuk dan keluar. Kita tak buat macam tu, kecuali lah kalau memang kita nak tunjukkan ada sesuatu yang masuk, ada sesuatu yang keluar, ya macam tu. Tapi kalau tidak, kita tak perlu buat anak panah, just garis biasa saja nak tunjukkan struktur itu dan nama dia. Sebagai contoh, yang tengah-tengah tu kita panggil sebagai pith ataupun empulur. Yang tengah-tengah tu kalau kita makan nenas kan, di tengah-tengah tu keras sikit, empulur. Okey. Kemudian kita ada cortex, phloem, xylem. Kita tak perlu buat anak panah, just cukup garisan biasa sahaja ya. Kemudian dia ada bahagian cross section. Okey, cross section tu maksudnya kita
potong dia dan kita namakan dia. Jadi kamu boleh buka muka surat muka surat 13 dengan muka surat 14. Okey. Kalau ikan tu bahagian atas kita panggil sebagai dorsal. Bahagian atas kita panggil sebagai dorsal. Bahagian bawah ikan kita panggil ventral. Bahagian kepala, bahagian depan kita panggil anterior. Bahagian belakang kita panggil posterior. Sekali lagi ya. Atas kita dorsal, kita panggil dorsal. Depan anterior, bawah ventral. Belakang adalah posterior. Okey. Kemudian kita ada juga section dia, cross section. Jadi kalau kita potong secara memanjang macam ni, ni ada dekat muka surat 14 ya. Muka surat 14. Kita potong memanjang macam ni, kita panggil longitudinal section. Okay, longitudinal section. Kalau potong macam ni, kita panggil cross section. Okay, cross section. Okay, seterusnya melibatkan manusia lah. Okay, jadi manusia ni dia ada lateral bahagian sisi. Superior ni bahagian atas, superior atas. Cikgu minta maaf lah ya kalau bahasa Inggeris cikgu tu sebutan agak pelik nak dengar kan. Okey. Bahagian bawah inferior. Okey, lateral, superior, inferior. Boleh ya. Kemudian kamu buka muka surat 13. Jadi 13 ni kalau kamu nampak dia punya potongan macam ni. Okey. Macam ni. Dia frontal plane. Ada dekat muka surat 13 tu frontal plane. Kalau dia tengah-tengah macam ni, dia horizontal plane. Kalau dia ke tengah yang macam ni, dia sagittal plane. Ya. Kamu janganlah terlalu complicated sangat. Kadang ada orang tu dia fikir terlalu mendalam, menjauh sangat. Sampaikan benda-benda simple macam ni dia fikir 1-2 jam dia fikir. Kadang-kadang sampai tidur pun tak boleh nak tidur. Benda-benda mudah macam ni janganlah kita terlampau sangat nak dikelirukan. Kemudian kita ada scientific investigation. Dalam kita nak menjalankan sesuatu eksperimen atau nak memahami sesuatu yang berkait rapat dengan biologi, kita akan jalankan investigation, penyiasatan. Kita akan jalankan penyiasatan. Kenapa pokok tu layu? Tu kita tengok pokok tu kenapa dia layu, kenapa dia hampir seolah-olah seperti nak mati. Jadi kita boleh jalankan scientific investigation. Jadi kita kena identify the problem dulu. Okey, kita kena tahu dulu masalah apa, kenapa pokok tu mati. Itu persoalan yang besar. Apa masalah yang menyebabkan pokok tu boleh mati. Okey, jadi masalah lah, pokok tu nak mati, masalah lah. Sesuatu yang kita nak rungkaikan masalah tu, kenapa pokok tu mati. Jadi kita akan datangkan dengan hipotesis. Hipotesis ni adalah ramalan kita. Okey, ramalan awal kita yang menyebabkan pokok tu mati. Jadi pokok tu mati mungkin sebab kurang air. Pokok tu mati sebab terlampau panas. Pokok tu mati sebab terlampau banyak baja. Jadi kita datangkan dengan hipotesis kita, ramalan kita yang menyebabkan, yang membolehkan pokok tu mati. Seterusnya, identify controlling variable data collection. Jadi kita ambil satu saja. Kita nak tengok tentang kesan kepanasan tadi. Okey, macam mana kita nak uji kaji yang panas tu menyebabkan pokok mati. Jadi kita identify lah. Lepas tu kita identify variable yang ada. Contohnya manipulated variable. Manipulated variable suhu lah. Kita letak pokok pada suhu yang berbeza. Okey, sebab kita nak check sama ada kepanasan tu mempengaruhi sama ada pokok tu mati atau tidak. Jadi manipulated variable boleh ubah variable yang boleh diubah sesuai. Manipulated variable apa? Boleh ubah dimanipulasi. Okey, yang dimanipulasi tu adalah suhu. Dia letak pada 20 darjah Celsius, 30 darjah Celsius, 40 darjah Celsius. Okey, jadi kita tengok pokok tu layu ke tak, mati ke tak. Kemudian ada constant variable, kita guna tanah yang sama setiap pokok tu. Kita guna pokok yang sama, kita guna berat pokok yang sama. Jadi kita constantkan variable je. Kemudian responding variable kita nak tengok macam mana. Jadi kita boleh
timbang pokok tu. Selepas kita dah buat eksperimen, kita timbang pokok tu, berat awal dia berapa, berat akhir dia berapa pada pokok tu. Mungkin ada pengurangan ke? Itu adalah responding variable. Jadi kita collect lah kita punya data berdasarkan timbangan kita pada pokok tu. Lepas tu kita dah ada semua maklumat-maklumat apa yang kita nak jalankan, kita pun jalankanlah eksperimen tu. Kita collect lah data. Lepas tu kita interpret the data result. Okay, kita datangkan dengan conclusion, kita writing the report. Ni selalunya scientific investigation ni bila kita nak cuba faham sesuatu keadaan. Sebagai contoh cikgu bagi tahu tadi adalah pokok mati kan, ataupun kita nak cuba faham kenapa kita dahaga. Okey, kenapa kita dahaga. Jadi bolehlah kita come out dengan investigation, ataupun kesan kuantiti air yang diminum dengan penghasilan air kencing. Sebagai contoh lah, contoh lain. Jadi boleh jalankan investigation, dia ada flow dia ini, daripada awal sampailah akhir. Dalam kita nak menjalankan eksperimen, dalam kita nak cuba fahamkan, selalunya melibatkan masalah. Okay? Masalah. Jadi cikgu dah habis bab yang pertama, chapter 1, Introduction to Biology dan Laboratory Rules. Kita akan masuk bab yang kedua, Cell Biology dan Organization.